Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita pergi kepada video yang seterusnya, masih lagi dalam tajuk penduduk, iaitu penuaan. Ya. Apakah yang dimaksudkan dengan penuaan? Ya. Penuaan, ya, kalau anak-anak tengok gambar yang cikgu tunjukkan ini adalah wajah-wajah orang yang berusia, orang tua. Jadi konsep penuaan ini merujuk kepada peningkatan jangka hayat. Peningkatan jangka hayat. Ramai yang boleh hidup lama sehingga berumur mungkin 70-80. Masuk dalam kategori warga emas. Jadi nampak wajah ni wajah warga emas. Kita tengok apa maksud peningkatan jangka hayat. Peningkatan jangka hayat ataupun konsep jangka hayat ini merujuk kepada jangkaan purata umur boleh hidup. Ataupun dengan perkataan lain, usia kematian bermula dalam tempoh yang dilihat bermula dari lahir hingga mati. Usia itu yang dilihat. Jadi kalau kita tengok contoh penduduk Malaysia mengikut kajian data pada tahun 2010, jangka hayat penduduk Malaysia ialah berumur di antara 70 hingga 76 tahun. Jadi kadar umur untuk pencen di negara kita ialah 60. Itu paling maksima. Ada yang pencen pada umur 55 ataupun 58. Jadi jangka hayatnya adalah boleh dipuratakan tempoh usia ataupun kehidupannya sehingga berumur 70 hingga 76 tahun. Itu maksud jangka hayat dan jangka hayat inilah yang mempengaruhi penuaan. Boleh satu konsep menunjukkan kepada berapa jangka hayat penduduk tadi. Semakin tinggi, penuaannya semakin tinggilah. Baik, kita tengok apakah faktor yang mempengaruhi peningkatan jangka hayat ini. Ada 9 faktor yang akan dibincangkan. Apakah agaknya faktor yang menyebabkan penuaan? Yang pertama ialah penurunan kadar kematian. Yang kedua, kemajuan teknologi perubatan. Yang ketiga ialah keberkesanan kawalan penyakit. Yang keempat, amalan permakanan berzat. Yang kelima, kesedaran penjagaan kesihatan. Yang seterusnya, peningkatan kualiti hidup. Persekitaran yang selesa dan kondusif. Yang ke-8, kestabilan politik. Dan yang terakhir atau yang ke-9 ialah bebas bencana alam. Bagi setiap faktor ini, cikgu akan bincangkan dan memberi sedikit penerangan. Okey, yang pertama ialah penurunan kadar kematian. Kita sudah membincangkan dalam tajuk pertumbuhan penduduk. Salah satu daripada elemen pertumbuhan penduduk ialah kadar kematian. Kadar kematian ada cara mengiranya, iaitu jumlah yang mati diperkan dengan jumlah penduduk kemudian didarabkan dengan 1000. Jadi nilai yang kita dapat kita kategorikan dalam kadar kematian. Jadi kenapa berlakunya penurunan kadar kematian? Ini disebabkan oleh penambahbaikan dalam kesihatan warga tua. Contohnya pihak KKM menambahkan lagi bilangan doktor, kepakaran, kaki tangan KKM supaya dia boleh mengurangkan kematian di kalangan orang tua. Baik, yang kedua ialah kemajuan teknologi perubatan. Tengok ada kaitannya
Apabila berlaku kemajuan teknologi perubatan, maka secara tidak langsung dia akan menurunkan kadar kematian. Bagaimana caranya? Maju dalam aspek apa? Peningkatan taraf kesihatan. Seperti mewujudkan hospital-hospital pakar. Ada pakar jantung, ada pakar kanser. Jadi ada hospital yang hanya fokus kepada penyakit tersebut. Kemudian wujudnya hospital-hospital swasta. Mana hospital swasta ni dia mempunyai peralatan yang moden, yang canggih. Doktor-doktor yang mungkin memberi rawatan secara lebih khusus. Bilangan pesakit tak ramai, maka dia boleh fokus kepada pesakitnya. Jadi melalui kemajuan teknologi perubatan ini, dia boleh meningkatkan jangka hayat penduduk. Baik, keberkesanan kawalan penyakit. KKM sendiri pun dia ada satu jabatan, kawalan penyakit vektor. Jadi melalui jabatan ini dia boleh menjalankan kawalan penyakit. Membuat kajian bagi mengurangkan jangkitan penyakit berjangkit. Contohnya kalau dulu penyakit taun, penyakit malaria. Pada zaman dahulu taun dan malaria ni merupakan salah satu daripada punca penyakit yang menyebabkan kematian yang tinggi. Kalau kita tengok dalam konteks Ethiopia, malaria ni memang salah satu penyebab peningkatan kematian di kalangan penduduk dia. Mungkin persekitarannya, air yang kotor, boleh menyebabkan taun. Sama juga kita berada dalam pandemik sekarang ni, iaitu COVID-19. Melalui adanya kajian terhadap penyakit ini, maka terhasilnya lah vaksin. Jadi vaksin tu tujuannya untuk mengawal penyakit. Pada awalnya dulu tak ada vaksin. Apabila kena COVID-19 ni hanya bertahan saja. Dia tidak ada ubat. Tapi sekarang ni bila dah ada kajian di peringkat dunia, dah ada vaksin. Vaksin ini dia bukan menyembuhkan tetapi dia mengawal penyakit COVID-19. Yang seterusnya ialah amalan permakanan berzat. Ini KKM mungkin akan keluarkanlah kepada yang ada penyakit obesiti, kencing manis, darah tinggi. KKM ataupun pihak doktor kesihatan akan memberikan panduan. Macam mana kita nak mengamalkan diet permakanan yang berzat. Kurangkan gula, kurangkan makanan berdarah, daging dan sebagainya. Jadi disebarkan melalui pelbagai maklumat. Yang seterusnya ialah kesedaran penjagaan kesihatan. Melalui kempen-kempen yang dijalankan oleh pihak kerajaan, oleh pihak Kementerian Kesihatan sendiri, amalkan gaya hidup sihat. Selalu bersenam, mengikuti aktiviti-aktiviti rekreasi yang positif, berbasikal. Jadi kita tengok masyarakat kita sekarang ni pun sudah semakin sedar tentang penjagaan kesihatan. Jadi dengan mengamalkan gaya hidup sihat, dia akan boleh menjadi salah satu faktor yang meningkatkan lagi jangka hayat penduduk dan mempengaruhi proses penuaan. Okey, seterusnya ialah peningkatan kualiti hidup. Bila penduduk ni bertambah kualiti hidupnya, mempunyai pendapatan per kapita yang baik, yang banyak, yang bertambah, maka akan ada kemampuan, mampu untuk mendapatkan rawatan kesihatan yang lebih baik. Kalau yang lebih mampu tu dia akan mendapatkan rawatan di hospital swasta. Jadi dia akan dapat rawatan yang khusus secara berfokus kepada diri dia. Jadi ini boleh mempengaruhi. Seterusnya ialah persekitaran yang selesa dan kondusif. Kesedaran dalam alam sekitar. Kesedaran di pihak penduduk, di pihak NGO, di pihak pelaksana, di pihak kerajaan itu sendiri. Maka boleh mewujudkan persekitaran yang lebih lestari. Keadaan yang lebih selesa, bersih
tanam-tanam pokok hijau yang banyak. Jadi kerajaan dan NGO sama-sama mengembeling tenaga, sama-sama bekerjasama untuk menjaga persekitaran supaya persekitaran menjadi lebih selesa dan kondusif. Baik, dua faktor di bawah ini adalah faktor yang biasanya dialami oleh negara-negara tertentu. Macam kita di Malaysia, kita tidak mengalami keadaan inilah. Walaupun politik kita memang tak stabil, tapi tidaklah sampai memberi kesan yang besar. Faktor yang seterusnya ialah kestabilan politik. Bila politik itu stabil, aman damai, tiada berlakunya persengketaan, tiada berlakunya peperangan. Maka rakyat boleh hidup dengan aman dan selesa. Jadi mempengaruhi penuaan. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang mengalami politik yang tidak stabil. Contohnya rampasan kuasa oleh Taliban di Afghanistan. Maka ramai rakyat-rakyat dia yang tidak mahu tinggal di negara tersebut. Ada yang lari ke negara-negara lain. Jadi dia boleh mempengaruhi. Rakyatnya akan jadi dalam keadaan yang tertekan. Yang terakhir ialah bebas bencana alam. Bencana alam ni juga boleh mempengaruhi kematian. Tadi faktor yang awal tadi ialah kadar kematian. Jadi negara kita Malaysia alhamdulillah berbebas dari bencana alam. Tapi negara-negara lain, contoh kita tengok Indonesia bila berlakunya tsunami, di Aceh, menyebabkan kematian dalam jumlah yang ramai. Macam di Malaysia, kita bebas bencana alam. Jadi tiada kematian lah akibat bencana alam. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi penuaan. Baik, kita tengok yang terakhir, kesan penuaan. Apakah kesan-kesan akibat daripada penuaan ini? Kita boleh tengoklah, kita boleh bandingkan. Ada kesan yang bersifat positif, ada kesan yang bersifat negatif. Tapi di sini yang cikgu nak sebutkan di sini ialah ada yang negatif lah, banyak yang negatif. Yang pertama ialah peningkatan tanggungan. Ini kalau kita nampak macam bersifat negatif. Sebab apa? Tanggungan isi rumah. Ketua keluarga dia tak paksa menanggung ibu bapaknya yang jangka hayatnya tinggi sampai tua, sampai umur mungkin 100 tahun, 90 tahun. Jadi kos tanggungan isi rumah tu akan meningkat. Tambah pula bila orang tua dia memerlukan rawatan yang lebih teliti lagi. Jadi kesan yang kedua tadi ialah peningkatan kos rawatan. Sebab golongan yang berusia ni adalah golongan yang berisiko. Biasanya bila dah umur 60, 55 tu ada macam-macam penyakit. Bila berpenyakit perlu kepada rawatan. Jadi rawatan ini sekarang ni memerlukan perbelanjaan. Jadi kos itu akan meningkat. Kos rawatan meningkat secara tidak langsung dia akan menyebabkan peningkatan tanggungan oleh ketua isi rumah. Pihak kerajaan itu sendiri juga terpaksa meningkatkan tanggungan kerajaan. Kenapa? Misalnya terpaksa menyediakan rumah-rumah kebajikan. Ada orang tua yang dibuang oleh keluarga contohnya. Ataupun yang tidak mampu untuk menjaga ibu bapa. Maka dihantar ke rumah-rumah kebajikan. Rumah kebajikan di Malaysia ni ada rumah orang tua, ada yang disediakan oleh kerajaan, ada juga yang dibangunkan oleh pihak-pihak tertentu. Yang berbayar, rumah orang tua yang berbayar, ini untuk golongan yang berkemampuan lah. Dia nak hantar mak ayah dia duduk tempat yang selesa, maka mungkin dia akan bayar untuk satu kos yang tertentu. Tapi kerajaan terpaksa menyediakan rumah kebajikan untuk golongan yang tidak mampu macam tu kan. Hantar ke rumah orang tua dan perlu kepada kaki tangan lah. Kena ada pekerja, kena ada pengurusan. Jadi kerajaan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi. Selain daripada itu, apabila jangka hayat tinggi,
Jangka hayat ni panjang, maka orang-orang yang bekerja dalam bidang pengurusan ke, profesional ke, dengan kerajaan ke, yang berpencen, maka bayaran untuk pencen itu lama. Okey. Kalau dia pencen pada umur 60, dia meninggal pada umur 80, 20 tahun, kerajaan bayar pencennya. Kita nampak macam kejam lah apabila kita bincangkan macam ni. Tapi itu adalah kesan penuaan. Okey. Yang seterusnya ialah kemerosotan nilai murni. Kemerosotan nilai murni ni di kalangan anak-anak, di kalangan cucu ke cicit ke, okey. Kita nampak anak-anak sekarang ni ramai yang berkerjaya. Suami isteri bekerja. Jadi tidak ada siapa yang boleh jaga ibu bapa di rumah. Okey. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, maka anak-anak akan menghantar ibu bapa ke rumah penjagaan orang tua. Kalau yang berkemampuan, dia hantar ke rumah penjagaan orang tua yang kondusif lah, yang selesa, yang mungkin perlu kepada kos pembayaran yang agak tinggi, yang mampu. Jadi ibu bapanya akan duduk di situ. Mungkin anak-anak hanya akan melawat pada hujung minggu ataupun bila ada perayaan, dibenarkan bawa balik untuk beberapa tempoh saja satu minggu ke macam tu. Jadi ini akan menyebabkan kemerosotan nilai murni. Mungkin tidak ada perasaan kasih sayang yang sangat kuat kepada orang tua. Kita nampak betapa biadabnya seorang anak tu apabila dia hantar ibu bapanya ke rumah orang tua. Tapi itu yang berlaku. Itu yang kita kata. Bila penuaan ini berlaku, maka akan semakin meningkatnya kemerosotan nilai murni di kalangan anak-anak, di kalangan masyarakat kita. Okey, yang kita nampak positifnya ialah tenaga kerja mahir. Orang-orang yang mempunyai pengalaman bekerja, jadi kita akan ada lah tenaga kerja mahir di kalangan orang tua ni akan jadi ramai. Kita ada kepakaran. Walaupun dah berumur 75 tahun, tapi masih ada keupayaan, kepakaran, boleh memberikan idea-idea yang baik. Contoh kita tengok Tun Mahathir kita, Tun Mahathir, umurnya 93, tetapi masih lagi nampak kuat. Apa yang penting adalah idea dia tu. Dia adalah seorang yang pemikir. Jadi dia mahir dalam bidang-bidang tertentu. Jadi ramai lagi lah. Jadi itu yang dikatakan sebagai kesan penuaan. Jadi itu saja video cikgu pada kali ini. Cikgu harap anak-anak jelas tentang konsep penuaan. Baik, sekian. Terima kasih.